UMNO Sabah tidak terlibat langsung dalam soal pengeluaran kad pengenalan ini. Kalau ada individu-individu yang terlibat dalam soal seperti ini, kita anggap mereka adalah sebagai pengkhianat kepada negara. Sabah seharusnya memberi sokongan padu kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Menyokong penubuhan RCI untuk mencari punca sebenarnya mengenai dengan pendatang tanpa izin di Sabah. Kita yakin dengan penubuhan RCI ia mampu untuk mendapat maklumat-maklumat yang diperlukan mengenai dengan punca PTI ini. Dan sudah tentulah RCI mengambil masa untuk mengkaji semua laporan kenyataan yang dikemukakan dan untuk disyorkan kepada kerajaan. UMNO Sabah tidak terlibat langsung dalam soal pengeluaran kad pengenalan ini kerana kita tidak mahu menjadi pengkhianat kepada negara. Itulah sebabnya kita tidak ragu-ragu agar menyokong penubuhan RCI ini kerana kita terus dalam hal sedemikian. Kalau ada individu-individu yang terlibat dalam soal seperti ini, kita anggap mereka adalah sebagai pengkhianat kepada negara, dan hukuman yang sewajarnya haruslah diambil. Cuma saya ingin menjelaskan bahawa kita di Sabah, tidak kira daripada parti politik manapun, kita berpegang kepada prinsip bahawa hanya warga negara Malaysia saja yang layak untuk mempunyai hak mendapatkan pengenalan biru dan hak mengundi di negeri Sabah. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pemimpin utama negara pada ketika itu, dan itulah sebabnya saya mencabar beliau untuk mengemukakan sebarang maklumat yang ada pada beliau kepada RCI, kerana saya yakin sungguh apapun berlaku pada ketika itu, sekiranya ada projek IC sudah tentu ada dalam pengetahuan beliau, kerana beliau adalah orang nombor 2 dalam negara pada ketika itu. Dan itu penting pada saya, beliau harus dipanggil oleh RCI supaya kita boleh dengar kenyataan daripada beliau. Beliau tidak boleh hipokrit hanya sekadar ingin mendapat political mileage semata-mata, dan tanpa mengambil kira bahawa pada ketika itu beliau berkedudukan dan seorang yang berpengaruh. Apatah lagi pada ketika itu beliau juga dipertanggungjawabkan untuk melihat perkembangan politik di Sabah. Itulah sebabnya pada saya penting bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengamalkan konsep double standard, tapi sanggup untuk bersemuka dengan panel RCI. Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mengatakan bahawa semasa zaman beliau telah bersetuju memberi kelulusan kepada mana-mana individu yang layak dan mengikut prosedur. Dan pada pendapat saya pada ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebagai orang kedua kepada Dr. Mahathir. Sudah tentulah kelulusan seperti ini ada pada pengetahuan beliau, dan pada saya amat ganjil sekali kalau seorang yang berpengaruh seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu tidak tahu maklumat seperti ini. Saya menghormati Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, di mana beliau sanggup untuk hadir dalam jika dipanggil oleh RCI dan mengatakan perkara yang sebenarnya. Jadi pada saya, dalam konteks demikian, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti lebih telus lagi, jangan hanya sekadar bermain politik semata-mata. Dalam soal PTI ini, yang penting kita jangan kaitkan dengan soal agama ataupun kaum, kerana saya dapati ada beberapa pihak seolah-olah membuat satu andaian bahawa ada usaha untuk menambah penduduk yang beragama Islam, dan ini menjadi sensitif kerana dalam soal PTI ini kita tidak kisah sama ada dia beragama Islam ataupun tidak. Jika ia mendapat kewarganegaraan daripada pintu belakang, tindakan seharusnya diambil, kerana kita harus mengambil hakikat bahawa soal seperti ini amat sensitif lagi. Dan jika kita lihat sejarah dalam soal pelarian Filipina ini, memang pada ketika itu orang-orang Islam
yang telah berhijrah ke negeri Sabah kerana mereka telah ditekan di kawasan mereka sendiri. Jadi tidak heranlah ramai masyarakat Islam daripada Filipina yang telah berhijrah ke negeri Sabah. Ya, kebetulan, bukan suatu perancangan sebenarnya. Jadi apa yang merisaukan ialah apabila ada pihak yang cuba mengaitkan seolah-olah ini adalah antara masyarakat Islam dan masyarakat Kristian. Pada kita prinsipnya jelas, hanya yang sah sebagai warga negara saja yang layak duduk dan mengundi di negeri Sabah ini. RCA ini ditubuhkan setelah beberapa wadah yang telah diadakan tidak dapat mencari penyelesaian, dan kita berpendapat RCA ialah sebagai suatu wadah yang mempunyai kuasa-kuasa yang tertentu yang mampu untuk membuat penyiasatan tentang PTI dan juga pengeluaran kad pengenalan palsu ini, dan mereka punya tanggungjawab ialah untuk membuat satu penyiasatan dan dengan memanggil saksi-saksi yang mereka rasakan boleh membantu mereka dalam penyiasatan ini. Tetapi tanggungjawab mereka ialah setelah selesai penyiasatan tersebut, mereka akan kemukakan kepada pihak kerajaan. Maka kerajaan akan mengkaji laporan tersebut dan sudah tentulah akan mengambil langkah-langkah susulan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah PTI ini di PTI yang telah pun merebak begitu lama di negeri Sabah ini. Sabah seharusnya memberi syukuran padu kepada Datuk Seri Najib Tun Razak kerana beliaulah satu-satunya pemimpin yang sanggup mendengar dan menyutan hati rakyat Sabah yang mahukan RCA ini, dan beliau sanggup berbuat demikian. Ini menunjukkan beliau tidak kisah. Yang penting adalah kita dapat selesaikan masalah ini, dan ini menunjukkan bahawa kita tidak terlibat langsung dalam soal pengeluaran kad pengenalan palsu ini. Maka kita tidak risau tentang tomahan-tomahan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Dan kita minta sekarang ialah agar kita memberi peluang kepada RCI untuk membuat siasatan sepenuhnya. Jangan hanya kerana kita mendengar beberapa kenyataan pihak-pihak yang tertentu, iaitu mereka yang menjadi bekas tahanan ANC, kita terus membuat satu konklusi, sedangkan masih ramai lagi saksi-saksi yang belum membuat kenyataan. Yang penting bagi kita untuk bersabar dan menunggu sepenuhnya hasil daripada siasatan tersebut.